Ingatlah di waktu Tuhan kamu wahai Muhammad telah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di permukaan bumi itu khalifah. Waktu ni Allah Ta'ala tidak cipta lagi manusia. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu keputusan dia. Ayat ni juga saya pernah dengar lah. Seorang ustaz, dan saya tidak mahu mention lah nama ustaz tersebut ya. Bila dia baca ayat ni, dia kata Allah bermesyuarat. Ya, Allah Ta'ala bermesyuarat dengan malaikat. Tidak kena, salah. Sebenarnya ni Allah tidak mesyuarat ni. Allah sudah buat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini sebagai pengisian tazkirah atau kuliah kita, saya memetiklah beberapa ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, muka surat 6 tidak tahulah sebanyak mana ayat yang kita sempat baca pada pagi ini, dan walau bagaimanapun kita tengoklah keadaan. Beberapa ayat kita sempat untuk baca ya, untuk kita tadabbur pada pagi ini insya-Allah. Bulan lepas dalam kuliah saya kita telah sentuh tentang ayat berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan buah zakum ya. Kita baca pada pagi ini itu ayat ke-30 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ayat yang ke-30 dan juga beberapa ayat ya, lebih kurang satu muka surat lebih jugalah, Allah menceritakan kepada kita tentang asal-usul kejadian kita ya, supaya kita manusia ini dapat menyedari bahawa asalnya kita ni memang tidak ada sebenarnya. Kita ni tidak ada. Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah menciptakan kita daripada tidak ada langsung sehingga ada. Sebab itu dalam beberapa ayat sebelum ayat 30 ni, itu ayat yang ke-28 ni, Allah kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu dapat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan sebelum ni kamu tidak ada langsung, kamu tidak wujud pun. Fa ahyakum, Allah lah yang telah menciptakan kamu dan juga menghidupkan kamu. Jadi setiap manusia ni perlu sedar bahawasanya kita
sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, asalnya kita ni makhluk lah, tidak boleh angkuh dan juga sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, dalam ayat ataupun kisah yang Allah Taala ceritakan kepada kita ni berkaitan dengan 3 makhluk, ya, iaitu manusia, malaikat dan juga iblis. Allah Taala daripada 3 makhluk ni, Allah Subhanahu wa taala juga nak zahirkan kepada kita, iaitu antara 3 makhluk ni, makhluk yang paling mulia lah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Ya. Bahkan manusia ini sendiri lebih mulia, makhluk ni lebih daripada malaikat. Sebab itulah Allah Taala perintah kepada malaikat ni supaya sujud kepada Adam alaihissalam, kerana kemuliaan yang ada pada manusia ni. Tapi adakah semua manusia ini mulia? Tidak. Bukan semua ni manusia ni mulia. Manusia ni mulia apabila mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia ni tidak ada ilmu, jahillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka ini tidak lebih bahkan setara mereka ini dengan binatang. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am, mereka ni sama seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih teruk, lebih sesat lagi daripada binatang. Jadi kita bacalah dan kita tengoklah beberapa ayat sempat untuk kita baca pada pagi ini, insya-Allah. Kalau tak sempat nak habiskan, kita sambunglah kalau ada kelapangan. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah di waktu Tuhan kamu wahai Muhammad telah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di permukaan bumi itu khalifah. Waktu ni Allah Ta'ala tidak cipta lagi manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu keputusan dia. Ayat ni juga saya pernah dengar lah, seorang ustaz, dan saya tidak mahu mention lah nama ustaz tersebut, ya. Bila dia baca ayat ni, dia kata Allah bermesyuarat, ya, Allah Ta'ala bermesyuarat dengan malaikat. Tidak kena, salah. Sebenarnya ni Allah tidak mesyuarat ni, Allah sudah buat keputusan. Daripada kehendak Allah, daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua makhluk yang Allah Taala cipta itu dengan iradah Allah. Allah Taala tidak perlu mesyuarat dengan makhluk dia. Sebab mesyuarat ni adalah satu kaedah yang Allah ajar kepada kita untuk kita cari keputusan. Bahkan dalam Quran pun ada satu surah nama surah Asy-Syura berkaitan dengan mesyuarat. Dan Allah pun perintah kepada manusia serta kepada Nabi SAW supaya bermesyuarat. Jadi adakah Allah bermesyuarat? Allah tidak perlu mesyuarat. Allah perintah kepada makhluk bermesyuarat sebab makhluk lemah, makhluk tidak tahu perkara yang akan berlaku ni. Jadi dalam nak membuat sesuatu keputusan, terutama keputusan berkaitan dengan jemaah, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan jemaah, mesti melalui mesyuarat. Tidak boleh kita buat keputusan secara individu. Sebab tu dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam ni mengajar kepada kita mesyuarat. Nabi SAW sendiri pun bermesyuarat. Dalam peperangan Badar contohnya, apabila ditawan beberapa, lebih kurang 70 orang musyrikin Mekah, Nabi SAW telah bermesyuarat bersama dengan sahabat. Macam mana kita nak buat dengan tawanan Badar ni? Tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata kita jadikan mereka ni tebusan, dapat duit, ya. Atau kita boleh hajar mereka, kita boleh ambil mereka ni sebagai hamba, kita jadikan mereka sebagai hamba. Kalau ada di kalangan mereka ni yang pandai, yang bijak, boleh tolong ajar anak-anak kita. Itu cadangan Abu Bakar. Nabi SAW pun tanya pula Sayyidina Umar.
Ya, Umar bagi cadangan, kita pacung kepala. Kita pacung kepala. Senang cadangan Umar. Nabi SAW terima cadangan Abu Bakar, tapi Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, Allah Ta'ala suka cadangan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menunjukkan kepada kita Nabi SAW mengajar kepada kita mesyuarat dalam sesuatu berkaitan dengan masyarakat ni, mesyuarat. Seperti contoh berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan jemaah, berkaitan dengan apa sajalah, mesyuarat. Tetapi sekiranya sesuatu perkara itu berkaitan dengan individu, ya, Nabi SAW ajar kepada kita istikharah. Jadi ini cara dalam membuat keputusan. Cuma sekiranya keputusan itu berkaitan dengan individu, kita istikharah. Ya, sekiranya keputusan itu berkaitan dengan masyarakat, ya, kita perlu bermesyuarat. Jadi adakah Allah bermesyuarat dalam ayat ni? Tidak. Tidak mesyuarat. Bahkan kalau kita faham bahasa Arab, uslub tu makna gaya bahasa lah. Gaya bahasa yang Allah Ta'ala sebut kepada malaikat ini gaya bahasa seorang hakim, iaitu uslubul hakim dipanggil. Gaya bahasa seorang hakim, iaitu gaya bahasa lafaz untuk dalam membuat keputusan. Mana Allah sudah membuat keputusan. Mana kalau malaikat setuju atau tidak setuju, tetap akan berlaku. Ya. Jadi Allah bagi tahu kepada malaikat ketika ni bahawa dia nak cipta atas muka bumi ni khalifah. Allah Ta'ala tidak sebut manusia, Allah sebut khalifah. Ibnu Katsir dalam tafsirkan ayat ni dia kata khalifah ni iaitu makhluk yang silih berganti. Khalifah ni mana makhluk yang silih berganti, itu makhluk yang tidak kekal atas muka bumi ni. Silih berganti. Tidak sama seperti malaikat. Malaikat tidak dinamakan khalifah. Sebab malaikat ni bila Allah Ta'ala cipta tu, dia mati bila? Dekat dengan kiamat. Dia tidak sama seperti mana manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada atas muka bumi ni. Jadi sebenarnya khalifah yang difahami oleh malaikat ketika ini adalah berdasarkan makhluk yang sudah ada atas muka bumi. Sebab makhluk lain pun nama khalifah juga pada fahaman malaikat. Ya. Jadi ketika itu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan bumi, sebab sebelum Allah ciptakan manusia, Allah cipta bumi terlebih dahulu. Bumi itu sudah ada dah. Mana alam ni sudah ada. Bumi, langit sudah ada. Dalam ayat sebelum ni, sebelum ayat 30 tu pun Allah Ta'ala cerita tentang kejadian langit dan juga bumi. Ni beberapa ayat kan, ayat 29, 28 apa semua tu. Ya, Allah sudah cerita tentang kejadian langit dan juga bumi. Pada Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan juga bumi. Cuma sebelum Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ni, sebahagian ulama tafsir mengatakan sudah ada dah makhluk-makhluk lain. Ya, antaranya binatang. Binatang yang mendiami bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Binatang apa itu tidak penting, kita tak perlu tahu. Tapi binatang-binatang itu sudah ada dah. Kenapa? Dia termasuk dalam ayat, ya, allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam ayat ke-29 tu kan, Allah yang telah menciptakan ma fil ardi, apa sahaja yang berada atas muka bumi itu. Jadi apa sahaja yang berada atas muka bumi ni seperti mana yang kita tengok sekarang ni lah. Iaitu pokok-pokok, binatang-binatang. Jadi pada ilmu malaikat, sebab ilmu yang ada pada malaikat ni ilmu yang malaikat tu tahulah sekadar dia tu, sebab dia pun makhluk juga. Dan dia tengok yang ada atas muka bumi ni itu makhluk binatang-binatang. Jadi pada sangkaan malaikat, khalifah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cipta ini tidak jauh beza dengan binatang yang sudah Allah Ta'ala cipta atas muka bumi ni. Lalu malaikat pun tanya lah, bagi tahulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu, mereka pun tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima,
adakah kamu nak menciptakan di bumi itu man yufsidu fiha, makhluk yang melakukan kerosakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Tengok dia sebut begitu. Sebahagian mufassir mereka menyebut wa yasfikud dima itu menumpahkan darah, sama seperti mana yufsidu fiha, merosakkan. Mana melakukan kerosakan dan juga menumpahkan darah. Jadi yang dikendaki daripada menumpahkan darah iaitu melakukan kerosakan. Dan sebahagian mufassir menyebut terusnya man yufsidu fiha itu menumpahkan darah, iaitu darah tu lah. Jadi makhluk yang ada darah. Jadi bagi malaikat, sebab pada ilmu malaikat, ilmu malaikat ni ilmu berdasarkan pengalaman malaikat. Berdasarkan pengalaman malaikat dengan bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk yang berada atas muka bumi ni, ada malaikat tengoklah berlaku di permukaan bumi ni binatang-binatang menumpahkan darah apa semua mereka. Jadi malaikat pun katalah, adakah kamu nak menciptakan makhluk yang samalah seperti seolah-olah begitulah, makhluk yang sama. Sebab malaikat di sini dia seolah-olah macam keliru jugalah. Maksud Allah Ta'ala nak cipta makhluk yang baru ni, kenapa? Kalau kita baca ini kan, adakah kamu nak menciptakan makhluk yang berada di permukaan bumi ni, yang melakukan kerosakan di permukaan bumi, dan juga menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepada kamu, memuji kamu. Jadi pada ilmu malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta makhluk yang buat kerosakan atas muka bumi ni. Binatang, sebahagian mengatakan jin. Jin ni antara makhluk yang buat kerosakan juga atas muka bumi. Tapi lebih tepatnya adalah binatang, sebab Allah Ta'ala sebut darah di sini. Malaikat sebut darah. Sebab kalau jin dia tidak ada darah macam binatang tu. Jadi pada ilmu malaikat, Allah sudah menciptakan makhluk yang buat kerosakan atas muka bumi, dan dalam masa yang sama juga Allah telah menciptakan makhluk yang sudah buat ibadat kepada dia. Jadi ini dalam ilmu malaikat. Maknanya malaikat ni dia tengok dua makhluk ni sudah ada dah. Sudah ada dah. Jadi bila Allah Ta'ala nak cipta lagi makhluk atas muka bumi ni, jadi andainya malaikat makhluk itu sama seperti mana makhluk yang sudah ada ni lah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak cipta makhluk yang sama dengan makhluk yang sudah ada, jadi apa makna? Seolah-olah tak perlu cipta lah. Seolah begitulah. Jadi pertanyaan malaikat ini bukan canggah, kena faham. Ini pertanyaan ingin tahu. Apa maksudnya hikmah? Maksud atas tujuan apa lagi yang Allah Ta'ala cipta makhluk ni? Sebab ada sebahagian mengatakan malaikat canggah. Tidak. Malaikat tidak canggah ni. Sebab bukan sifat malaikat menyanggah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tafsir dengan mengatakan malaikat menyanggah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat keputusan, dia bercanggah dengan ayat yang lain. Allah Ta'ala menyebut sifat malaikat dalam ayat yang lain, la ya'sunallah, mereka tidak ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidak canggah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perangai malaikat. Cuma di sini satu pertanyaan yang malaikat nak tahu lagi lah. Sebab dalam ilmu malaikat dua makhluk ni sudah ada. Jadi makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni apa makna sebenarnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih memuji kamu, dan juga menyucikan kamu. Bertasbih, memuji kamu dan menyucikan kamu ni adalah ibadat malaikat. Ibadat malaikat sentiasa, kita terjemah sentiasa kerana memang kita tahu sifat malaikat, mereka sentiasa ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang dikehendaki dengan tasbih dan takdis di sini iaitu mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kami hanya buat ibadat kepada kamu semata-mata. Kami tidak syirik pada kamu. Itu sifat malaikat. Jadi malaikat mengenali lah, malaikat tahu bahawasanya mereka semua ni adalah makhluk yang sentiasa ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala
nak menzahirkan makhluk yang buat ibadat, mana kami sudah ada dah makhluk buat ibadat ni. Ni seolah-olah kalau kita nak faham, kalau Allah Subhanahu wa taala telah cipta makhluk yang telah buat kerosakan, dan Allah juga telah mencipta makhluk yang yang sentiasa ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang Allah Taala nak cipta ni, malaikat tertanya-tanyalah, ni makhluk yang macam mana pula? Sebab itulah dalam ayat akan datang ni Allah Taala cerita kita manusia ni lah. Jadi waktu Allah Taala cipta tu, Allah Taala zahirkan makhluk ni lah. Lalu Allah perintah kepada malaikat sujud pada makhluk ni. Kenapa? Makhluk yang lebih mulia daripada malaikat lagi maksudnya. Tetapi Allah Ta'ala tidak katalah, Allah Ta'ala tidak jawab lagi kepada malaikat waktu ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Tengok lafaz ni tuan-tuan. Kalau kita faham lafaz ni, kita tidak akan angkuh tuan-tuan. Kita tidak sanggup nak sombong. Allah Ta'ala jawab, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui. Ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak tahu. Sebab malaikat menzahirkan apa yang malaikat sebut ni, may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu yang malaikat tahu. Mana dia menyatakan sesuatu perkara yang dia tahu. Kenapa dia tahu? Sebab pengalaman dia. Pengalaman dia tahulah. Jadi dia menceritakan apa yang dia tahu. Lepas tu yang dia tidak tahu, dia tidak tahu, dia tak tahu, dia tak boleh bagi tahu sebab dia tidak tahu. Jadi Allah bagi tahu, aku mengetahui sesuatu yang kamu tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya pada diri kita lah, antara perkara yang kita tahu dengan perkara yang kita tak tahu, mana lebih banyak? Banyak perkara kita tahu ke? Banyak perkara yang kita tidak tahu? Kita sebagai manusia ni kan, kalau perkara yang kita tahu, kita boleh sebut lah. Saya tahu, kita tahu, gini-gini kan. Itu kita tahu. Tapi kalau kita buat perbandingan, daripada perkara-perkara yang kita tahu ni, nak banding dengan perkara yang kita tak tahu, banyak tak tahu lagi daripada kita tahu. Hatta diri kita sendiri pun kita tak tahu pun. Bukan semua perkara kita tahu tentang diri kita. Sebagai contoh kalau ditanya, berapa jumlah rambut kita? Kita tahu kita ada rambut kan? Berapa jumlah rambut kita? Kan? Adakah manusia atas dunia dia boleh bagi tahu rambut saya ada 3,000 urat, kita kata. 3,000 helai, 3,000 urat, 3,000 helai. Ada? Kan? Kalau ditanya berapa jumlah rambut kita? Tak tahu. Berapa panjang rambut kita? Tak tahu sebab rambut pun dia ada panjang juga. Tak tahu. Berapa berat rambut kita? Tak tahu. Pada rambut saja berapa banyak kita tak tahu. Kita hanya tahu kita ada rambut saja. Kita ada rambut tu kita tahulah sebab rambut kita. Tapi berapa jumlah rambut kita tak tahu tu saya. Bulu rambut kita, berapa bulu rambut kita ada? Tak tahu. Lepas tu berapa panjang bulu rambut kita? Berapa berat? Berapa lubang riang romo ni? Semua tak tahu tu saya. Berapa liter darah dalam tubuh kita? Tak tahu. Jadi kalau kita tanya, banyak lagi perkara kita tidak tahu. Atas diri kita saja. Lepas tu orang lain tu, orang lain lagi lah kita tidak tahu. Isteri kita, anak kita, tak tahu. Memang kita tahu itu anak kita, sekadar tu sajalah. Lebih daripada itu kita tidak tahu dengan mendalam. Lepas tu makhluk-makhluk yang lain lagi, berapa banyak lagi makhluk jutaan. Lagi makhluk-makhluk yang ada ni. Kita tahu, dan kita tak ambil tahu pun tu. Dan kita tak ingin pun nak tahu tentang makhluk-makhluk tersebut. Tu manusia. Jangan tanya kita, dah kita ada PhD dalam bidang, kita kata dalam bidang perubatan. Apa yang kita belajar, kita boleh sebut lah. Kita boleh sebut tu kerana kita belajar. Cuba tanya perkara yang kita tak belajar. Kita sendiri pun tidak tahu. Walaupun dia pakar jantung sekalipun. Bak jantung dia boleh, dia tahulah. Bak kuku. Bak lain, kalau dia tahu pun mungkin tidak mendalam seperti jantung. Lepas tu jantung lembu pun ada jantung juga tu. Jantung kambing. Nyamuk je tu. Jadi banyak lagi tu. Jadi kita nak sama macam mana? Sebab banyak perkara kita tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu ayat ni kalau kita faham,
Ya, Allah nak menyatakan, ya kamu tak memang sikit pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada kamu ilmu ini wahai manusia melainkan sedikit ya. Ulama tafsir menyebut tuan, kalau kita belajar seumur hidup kita sekalipun. Ya, macam sekarang ni contoh kita belajar, habis belajar kita tak belajar dah sebab dah habis belajar dah. Mungkin kita akan mengajar pula. Ya. Jadi kalau kita belajar tuan, contoh kita belajar tanpa mengajar, tanpa kerja, belajar je 24 jam. Belajar tu aja. Hari-hari kita belajar. Daripada pagi sampai tengah hari, sampai malam, tidur sekejap, bangun, belajar dengan ilmu. Kalau nak kira banyaklah ilmu kita ni. Dah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sikit dah. Nah, sebab ayat tu dia panggil ayat yang menguasai. Bila Allah Ta'ala sebut tu, kita buat macam mana pun dia tetap sikit. Dia tidak jadi banyak dah. Kalau kita belajar contohnya 100 tahun sekalipun, sikit. Nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tu. Ni yang ulama telah adakan sebagai perumpamaan. Kalau kita pergi ke tengah-tengah lautan tu, lautan. Ni kita celup jari kita di dalam laut, kemudian kita angkat. Kita akan tengok tu kan, di hujung jari kita tu ada titisan air. Titisan air ni ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk-makhluk dia, semua manusia ni. Daripada dulu sampai kiamat. Lautan itu umpama ilmu Allah Subhanahu wa taala, bakal lebih lagi lah. Cuma umpamaan saja. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu ilmu Allah tu meliputi segala-galanya. Tidak ada innallaha la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada dalam ilmu Allah tu perkara yang tersembunyi, tak ada. Mana tidak ada perkara yang Allah Ta'ala tak tahu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, wahai manusia, segala perkara yang kamu tak tahu tu, bukan Allah Ta'ala tahu perkara yang kita tahu. Allah maha mengetahui, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang kamu tak tahu. Apa yang kamu tidak tahu tu aku tahu dengan sempurna. Ya. Jadi Allah nak bagi tahu perkara yang kita tidak tahu tuan-tuan, Allah tahu dengan sempurna. Tentang perkara yang kita tidak tahu. Allah tahu berapa jumlah rambut kita, Allah tahu berapa panjang rambut kita, berapa helai rambut kita yang sudah dipotong, Allah Ta'ala tahu semua. Tidak ada perkara yang Allah Ta'ala tak tahu di dunia ni. Sebab Dia yang ciptakan kita. Hatta diri kita pun, kita ya, perasaan kita, hati kita sendiri pun kita tidak tahu. Ya. Lepas tu kita tak nak menentukan kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tak boleh. Kita tak tahu. Allah yang maha mengetahui tentang diri kita. Kita betul-betul mukmin ke? Kita betul-betul ataupun kita munafik? Adakah kita betul-betul mukmin atau kita munafik? Kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca ayat munafik kan, kita tak baca tak apalah. Bila kita baca ayat munafik, Allahu akbar, takutlah. Kita rasa kita munafik. Sebelum tu kita tidak rasa. Kan? Kita rasa macam kita pula munafik. Seperti mana Ibnu Abbas bila dalam surah Taubah tu kan. Dalam surah Taubah tu surah Taubah tu antara surah yang Allah Ta'ala banyak sebut tentang Taubah. Kan? Dan dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala banyak cerita tentang orang munafik. Kan? Bila dia baca tu dia kata, bila kami baca ni seolah-olah kami rasa kami pula munafik kata. Surah Taubah tu. Kan? Mana banyak sangat Allah bongkarkan sifat-sifat munafik. Dalam masa sama Allah Ta'ala juga banyak sebut lafaz taubah tu. Illal ladzina tabu. Surah Taubah. Ya. Jadi maknanya, tapi kalau kita tak baca, kita tak tahu pun. Kita tak rasa kita Islam, kita Muslim. Rasa hakikat sebenar Allah tahu. Sebab tu sifat orang beriman dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dia takut dan harap. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yar'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya. Terbangkit mereka itu daripada tempat tidur mereka. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan juga harap. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tu sebenarnya. Kita tak tahu. Kita beramal penat-penat ni takut-takut mati masuk neraka. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran manusia seperti itu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Beramal dengan penuh kepenatan tapi mati masuk neraka. Amilatun nasibah, beramal dengan penuh kepenatan, penat sungguh beramal. Tapi bila mati tasla naron hamiyah. Allahumma dalam neraka.
Ya. Jadi yang masuk neraka tu kalau tidak beramal masuk neraka, tak apalah kita kata munasabah lah. Kau beramal ni masuk neraka. Ya, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka terpimpin. Hidup atas dunia tu dah kita duk solat hari-hari ni kan. Duk solat hari-hari tak tinggal. Jadi bimbang apa akhirat. Tunggu mati masuk syurga kan. Dia sangka dia terpimpin. Ya. Dia tidak tahu orang munafik dulu pun tak tinggal solat. Ya, belakang Nabi SAW mereka solat. Dalam majlis Allah Ta'ala cerita dalam Quran orang munafik ni, bila Nabi buat majlis, mereka duduk depan Nabi, mereka dengar sungguh-sungguh kata Nabi SAW. Nabi sendiri pun tidak kenal tu munafik. Nabi sendiri pun tidak kenal tu munafik. Ia bergaul bersama dengan Nabi, rapat dengan Nabi SAW, tak tahu munafik. Sebab itu di hari akhir nanti Nabi cerita, bila Nabi nak bagi air kan, air telaga dia tu, air telaga dia kepada satu kumpulan manusia ni, Nabi cedok dah air tu, hulu kepada ni lah manusia ni. Tiba-tiba malaikat keluar halau, tak benarkan. Bila malaikat tarik ke belakang je, Nabi kata, ya Rabbi ashabi, Nabi kata, wahai Tuhan, sahabatku ni. Kan, ya Allah, sahabatku ni. Nabi nak hulu kepada sahabat dia. Kan? Malaikat berkata, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka buat belakang kamu. Nabi sendiri pun tidak tahu. Sebab tu orang munafik mereka boleh bohong pada Nabi SAW. Jadi Nabi ke malaikat ke semua, kita perlu faham tu saja. Walaupun Nabi tu banyak tahu tapi tidak tahu segala-galanya. Yang tahu tentang segala-galanya hanya Allah sahaja. Itu kita kena sabitkan. Sifat sempurna hanya ada pada Allah sahaja. Selain daripada Allah tidak tahu segala-galanya. Pengetahuan terhad. Malaikat ke? Banyak perkara tidak tahu. Buktinya nanti kita akan baca lagi. Kan? Allah Ta'ala zahirkan banyak perkara yang malaikat tidak tahu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kemudian bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam lah. Mana malaikat setuju atau tidak setuju, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS. Waktu itulah baru jelas kepada malaikat rupa bentuk manusia. Sebelum itu tidak ada lagi. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Kan? Mana tidak ada sebelum manusia ni rupa bentuk seperti ni. Rupa bentuk seperti kita yang kita maklum sekarang ni tu kan. Binatang-binatang tu banyaklah Allah tak cerita dengan rupa bentuk begini, lembu begini, kambing begini tu, biri-biri begini rupa bentuk dia. Terbang pula binatang di udara tu macam-macam bentuk. Manusia ni, dan rupa bentuk manusia ni adalah yang terbaik tu sebenarnya. Kan? Walaupun kita tidak ada sayap macam burung tu tak apa. Allah cipta kita ni. Wallazi yusawwirukum, dialah yang membentuk kamu. Bentuk kita ni tuan, bentuk kita, kepala, tangan, kaki apa semua ni, bukan kita yang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ciptaan kita ni bukan dengan kehendak kita. Ciptaan kita dengan kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak pernah minta pada Allah Taala, wahai Allah cipta aku seperti ini, tak pernah. Seperti mana kita pernah minta pada kontraktor, kamu buat rumah pada kamu, bina rumah gini-gini untuk aku. Ya, aku nak bilik 3 buah. Ya, material begini, macam-macam lah kita minta. Jadi kontraktor akan bina rumah berdasarkan dengan kehendak kita sebagai pemilik rumah, kita kata. Jadi kita boleh minta. Adakah kejadian kita seperti itu? Tidak. Kita tak pernah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk cipta dengan rupa bentuk seperti ini. Jadi Allah ciptakan kita dengan kudrat dan iradah dia, dan Allah sebut sebaik-baik kejadian. Memang pun. Sebab tu apabila walaupun kita puji manusia ni kan, walaupun dia puji makhluk-makhluk yang lain, dia puji, contoh dia tengok burung merak cantik, burung merak. Dia tengok apa dia lagi, burung ke apa semua cantik. Tapi kalau kalaulah ditawarkan kepada dia untuk ditukar menjadi makhluk tersebut, tak mahu dia. Tak mahu dia. Contoh kita kata burung, Allah sedapnya, bestnya. Seronoknya kalau kita dapat jadi burung contohnya.
Kenapa? Boleh terbang. Ada sayap. Katakanlah kalau Allah tawarkan kepada kita, kamu nak jadi burung kah? Tak mahu kita. Nak manusia. Nampak tak? Begitu juga kita tengok ikan, contohnya ikan tu berenang dalam laut apa semua. Oh, sonok kalau boleh masuk dalam laut kan. Berenang seperti ikan, pergi situ, pergi sini. Sebab laut pun dia macam satu alam yang lain pula contohnya. Sebagai satu alam yang lain pula. Kan? Dan indah kehidupan dalam laut tu. Jadi kita fikir kalau lah boleh masuk dalam laut macam ikan tu kan seronok. Sekiranya Allah tawarkan kepada kita nak jadi ikan je, kita nak kau jadi ikan? Tak mahu sebab tu binatang. Kita ni manusia. Kita tak mahu. Dan kelebihan yang Allah bagi pada kita ni, tengok tuan. Dengan dua tangan 10 jari. 2 kaki. Nak balik dengan makhluk lain tu contoh kita nak balik dengan ikan paus. Kita dengan ikan paus jauh lebih besar ikan paus dengan kita. Nak banding kita dengan gajah tu jauh lebih besar gajah dengan kita. Tapi dengan keadaan seperti inilah yang kita tengok berubah dunia, bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Daripada besi tu boleh jadi terbang. Besi tu boleh masuk dalam laut tu walaupun manusia tu tidak boleh terbang, tapi manusia boleh fikir macam mana nak terbang. Kan? Lebih pada burung lagi terbang tu sudah. Walaupun manusia dia tidak boleh menyelam seperti ikan, tetapi dia boleh fikir macam mana boleh masuk dalam laut tu. Tu kehebatan manusia ni tu. Sebab tu manusia fikir besi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum ni kan, Alladhi khalaqalakum ma fil ardi. Allah yang telah menciptakan semua yang berada atas muka bumi ini untuk manusia, bukan untuk makhluk lain. Besi Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Minyak Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Api, air, angin semua ni untuk manusia. Sebab sesuai untuk manusia. Besi ni tuan-tuan, kalau kita bagi kepada lembu kan, 40,000 tahun pun lembu tak tahu nak buat apa tu besi. Kan? Tu bukit tu. Bukit tengok saja dia atas bukit. Tapi tengok manusia ni kan, dengan akal yang ada pada dia ni, dia boleh buat macam-macam boleh cipta terus. Sekarang ni. Tu kelebihan kita sebagai manusia. Barulah ketika itu tu jelas kepada malaikat rupa bentuk manusia tu. Kemudian tengok kita sambung sikit lagi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS, apa yang telah Allah Ta'ala buat? Allah telah ajar kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan. Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah telah mengajar kepada Nabi Adam ni al-asma', segala kullaha, nama-nama semua. Asma' ni apa maksud? Segala makhluk yang ada nama. Sebab semua makhluk ni kan dia ada nama dia. Ni pokok, ni bukit. Ni botol air, ni gelas. Ni makhluk ni nama gelas. Makhluk ni nama meja. Makhluk ni nama kipas. Jadi setiap makhluk ni dia ada nama. Jadi al-asma' kullaha, mana semua makhluk ni Allah telah ajar kepada Nabi Adam AS. Ulama tafsir sebut. Cuma dalam kitab tafsir tu dia ada tulis lah. Selipar apa semua mereka, periuk. Sebab sesuai dengan mufassir yang ada pada zaman dulu tulisnya, bila mereka mentafsirkan ayat ni, mereka sebut gitulah. Periuk, kuali. Walaupun ketika itu masih belum wujud lagi. Kan? Tapi Allah sudah ajar kepada Nabi Adam semua ilmu ni tulisnya. Dengan cara macam mana? Dengan cara Allah Ta'ala tunjuk dan Allah bagi tahu. Wahai Adam, ni kapal terbang. Ni kereta api. Ni gini. Mana dalam ilmu Nabi Adam ni sudah ada dah. Nabi Adam sudah tahu. Tapi makhluk itu sudah adakah? Makhluk itu tidak ada lagi. Bukti makhluk tidak ada lagi tuan-tuan, bila Allah tunjuk kepada Nabi Adam, bila Allah tunjuk kepada malaikat, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah bentangkan makhluk-makhluk yang telah Allah Ta'ala bagi tahu kepada Adam ini kepada para malaikat. Faqala anbi'uni. Lalu Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat, kamu cerita kepada aku kan nama-nama semua ni. Kan? Bi asma'i haula. Wahai malaikat, kamu cerita kepada aku nama semua ni. In kuntum shadiqin. Sekiranya kamu dari kalangan golongan yang benar. Malaikat jawab,
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat pun jawab, Maha suci Engkau wahai Allah, ya tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajar kepada kami. Mana malaikat tak tahu tu sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala tunjuk bulan bintang, waktu tu bulan bintang sudah ada dah. Itu tidak perlu Allah Ta'ala tanya pada malaikat. Malaikat sudah tahu ni bulan ni bintang. Jadi masalahnya yang Allah tunjuk kepada malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah ada pada zaman tu, pada ketika itu. Sebab tu malaikat tak tahu. Kalau kata, contohnya apa dia? Kapal terbang. Mana ada lagi zaman Nabi Adam kapal terbang? Malaikat pun tak tahu makhluk apa lagu ni. Kereta api mana ada lagi? Kapal selam mana ada lagi zaman Nabi Adam AS ketika tu. Tapi Allah sudah tunjuk kepada Nabi Adam AS makhluk tu. Dan Nabi Adam tahu, ni makhluk ni nama dia gini. Sebab apa? Kullah ni mana semua makhluk yang Allah Ta'ala sudah cipta dan Allah akan cipta pada masa akan datang ni. Hatta makhluk yang kata 20 tahun lagi pun Nabi Adam sudah tahu dah. Cuma makhluk itu tidak wujud lagi pada zaman tersebut. Jadi tidak wujud bukan bermakna tidak ada. Allah berkuasa mengadakan perkara makhluk-makhluk ni. Cuma Allah ajar kepada Nabi Adam. Sebab itulah ulama menyebut daripada zuriat Nabi Adam ni, sebab kita manusia semua daripada zuriat Nabi Adam, mereka semua ni ada kemahiran dan kebolehan untuk mencipta makhluk semua ni. Kenapa? Sebab dia mewarisi ilmu yang sudah ada pada Nabi Adam AS. Cuma setiap zaman tu dia peringkat-peringkat tu berbeza. Tidak sama lah. Zaman Nabi itu tidak muncul lagi kereta api apa semua kita kata, tapi akan datang ni muncul daripada zuriat Nabi. Mana ada kebolehan zuriat Nabi itu, ada kebolehan, kemahiran, kepakaran untuk mencipta ni sampai kiamat lah. Sehingga ulama tafsir menyebut tidak akan berlaku kiamat sehingga Allah zahirkan ilmu-ilmu yang telah Allah ajar kepada Nabi Adam AS ketika itu. Nampak tak? Maknanya Allah ajar di sini nak menunjukkan kepada kita kelebihan Nabi Adam. Jadi makhluk yang Allah Ta'ala nak zahirkan kepada malaikat ini adalah makhluk yang berilmu. Bukan sebab pada ilmu pada malaikat tu, malaikat hanya tahu makhluk yang buat kerosakan, makhluk yang melakukan ibadat. Jadi kalau buat ibadat ni memang malaikat kuatlah. Tapi ada satu makhluk lagi yang Allah Ta'ala nak zahirkan kepada malaikat yang lebih mulia lagi daripada semua ni, iaitu ilmu. Di sinilah ulama membuat kesimpulan, ya, ilmu ni lah yang menjadikan manusia ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu walaupun kita tak sempat nak baca saya cerita dah. Bila Allah tanya malaikat, wahai malaikat, kamu cerita semua makhluk ni. Malaikat kata, aku tidak tahu. Kecuali kami tidak tahu wahai Allah, kecuali kamu ajar pada kami. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun arahkan Nabi Adam. Qala ya Adam ambihum. Wahai Adam, ajar malaikat ni. Wahai Adam, bagi tahu pada malaikat ni nama-nama semua ni. Kalau Allah bagi tahu, Allah boleh bagi tahu tu saja. Tapi Allah perintah kepada Nabi Adam supaya ajar malaikat. Bagi tahu, Allah arahkan malaikat supaya Allah arahkan Adam supaya Adam sendiri bagi tahu pada malaikat. Kenapa? Allah nak zahirkan kemuliaan ilmu yang ada pada Nabi Adam AS. Walaupun Nabi Adam tu makhluk yang baru dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat ni lama dah. Berapa lama kita pun tidak tahu. Mungkin puluh-puluh tahun, mungkin beratus tahun, lama dah. Pada dari sudut seniority, malaikat lebih lama dah senior. Kan? Tapi makhluk yang Allah Ta'ala yang baru cipta ni, makhluk ni lebih alim lagi daripada malaikat. Mana Allah Ta'ala nak zahirkan kealiman Nabi Adam AS kepada malaikat tu. Sebab tu Allah perintah Nabi Adam, wahai Adam, kamu bagi tahu pada malaikat nama semua ni. Jadi malaikat, Nabi Adam bagi tahu lah, ni makhluk ni kepada malaikat. Maknanya Nabi Adam pula ajar malaikat tu. Sebab itu selepas tu Allah perintah pada malaikat, wahai malaikat, sujud pada Adam. Kan? Sujud kepada Adam tu bukan kerana kemuliaan ciptaan Adam tu, tidak. Bukan kerana Nabi Adam tu dicipta sedemikian ni rupa bentuk. Bukan kerana khalqiyah, bukan kerana ciptaan. Sebab ciptaan ni sama je di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adam dicipta daripada tanah, malaikat daripada cahaya, iblis daripada api. Jadi tak kisah daripada apa semua, sebab itu daripada semua kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada apa-apa kelebihan semua tu. Jadi yang melebihkan makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia? Ilmu tu sebenarnya. Ilmu.
Jadi kemuliaan Adam berbanding malaikat itu ilmu. Allah perintah kepada Nabi malaikat sujud kerana kemuliaan Adam. Dan kemuliaan Adam itu terletak pada ilmu yang ada pada Nabi Adam AS. Bahkan begitu kita tengok Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita tu, ilmulah yang menjadikan manusia ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di kalangan kamu ini dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, darjat-darjat yang tinggi. Mana tinggi atau mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab ilmu dia. Kenapa? Sebab ilmu itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak akan mulia dengan harta dia, ya, dengan kedudukan dia, dengan jawatan dia, dengan kuasa dia. Di sisi Allah lah, cita-cita di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia, mulialah dia hanya. Walaupun dia jahil sekalipun, walaupun dia jahil, kan? Kafir sekalipun, kalau dia ada jawatan, kalau dia ada kuasa, kalau dia ada harta, di sisi manusia itu dia mulia lah. Tapi di sisi Allah tidak ada apa-apa kemuliaan pun. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, inna syarrad dawab indallah hisummul bukmul ladhina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah makhluk yang pekak dan juga bisu, la ya'qilun, yang tidak memahami tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni makhluk yang jahil. Orang jahil. Kan? Jenis jahil ini memang tidak ada apa-apa kemuliaan pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun di sisi manusia itu dia mulia dengan sebab pangkat kedudukan dia. Jadi kalau kita nak cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti adalah melalui dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri dia mulia, ilmu itu sendiri mulia. Dalam kitab-kitab hadis kita boleh buka tu, Imam Bukhari dia datangkan bab khas tentang ilmu ni, Kitabul Ilmi. Bagaimana Imam Bukhari nak menyatakan kepada kita kemuliaan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita memiliki ilmu, kita akan jadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak perkara lagi lah yang saya nak bagi tahu tuan-tuan melalui beberapa ayat yang kita baca ni. Cuma untuk pagi ni kita berhenti setakat ni. Kalau ada kelapangan masa lagi, insya-Allah kita akan sambung. Kita akan sambunglah berkaitan dengan ayat ni sehingga tamatlah kisah Nabi Adam ni untuk kita ambil iktibar insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini insya-Allah tu sekalian. Kita berjumpa lagi lah kalau ada kelapangan masa yang Allah Ta'ala izinkan insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.